Assalamualaikum. Video kali ini saya nak terangkan bagaimana kita menyediakan dokumen hibah. Seseorang pelanggan biasanya akan menelefon saya atau email saya dan akan bertanya bagaimana nak membuat hibah. Jadi tindakan berikutnya ialah kami akan mengadakan perbincangan dengan pelanggan tadi untuk memastikan adakah dia benar-benar mahu membuat hibah. Maknanya, saya akan dapatkan apakah masalah dia, apakah isu dia. Okey, setelah kita mendengar masalah atau isu seorang pelanggan itu, kita akan mendapatkan maklumat semasa perbincangan. Jadi maklumat pertama, kita akan tahu sama dia tu seorang bujang ke sudah beristeri. Jika sudah berkeluarga, kita akan tengok berapa anak dia, berapa lelaki, berapa perempuan, dan sama ada adakah mereka mempunyai anak di bawah umur, ataupun adakah mereka mempunyai anak istimewa. Dan kita akan dapat juga secara kasar apakah aset-aset yang mereka miliki. Sebab kadang-kadang mungkin tidak berbaloi membuat satu perancangan harta yang asetnya terlampau sedikit. Ya, jadi kita akan pastikan. Jadi di perbincangan itu seorang perancang harta macam saya ni, kita akan tahu apakah masalahnya. Dan mungkin dia kata nak buat wasiat, tapi setelah kita semak, mungkin tidak perlu mungkin dia kata nak buat hibah, tapi bila kita semak, dia mungkin hanya memerlukan wasiat saja dan sebagainya. Tetapi katalah kita simpulkan pelanggan ni nak membuat hibah. Jadi biasanya kita akan berakhir perbincangan tadi dan kita dah verifykan apa isu dia, apa masalah dia, dan macam saya katalah kita dah setuju hibah. Jadi kita akan balik dululah. Saya pun akan balik, klien tadi pun akan balik, dan bila balik saya akan tulis balik WhatsApp ke, email ke, apa maklumat yang kita kehendaki secara detail. Contohnya salinan IC, salinan geran tanah yang nak hibahkan, nombor akaun, salinan nombor akaun dan sebagainya. Okey. Bila saya dapat maklumat lengkap apa yang saya kehendaki itu, biasanya saya sebagai perancang harta akan memanjangkan maklumat ini kepada pihak yang menyediakan hibah ataupun pihak menyediakan surat hibah dan juga yang menyediakan surat kuasa. Jadi pegawai-pegawai di ibu pejabat syarikat ini akan membuat draft, dipanggil draft hibah dan juga draft surat kuasa. Jadi kedua draft ini akan diemailkan kepada saya lah sebagai perancang harta untuk saya semak. Katalah daripada semakan saya tu okey, tak ada isu, tak ada masalah. Jadi saya akan forwardkan draft ini tadi kepada klien. Jadi klien akan membaca. Biasanya akan ada pindaan, editan. Mungkin tersilap tulis ataupun penghibah ni berubah fikiran. Dia nak tambah hibah lagi ataupun dia nak kurangkan hibah. Jadi macam-macam lah dia berlaku. Jadi proses drafting ni, pembacaan draft ini, penyemakan draft ini mungkin akan masa 3-4 kali semakan. Jadi semakan terakhir tu setelah dipersetujui oleh klien, mana sudah bolehlah kita untuk sign
Jadi dalam untuk sign ni kita akan tentukan masa lah. Pada masa yang ditetapkan, biasanya kita akan ikut klien lah, bila dia free dan dekat mana dia boleh sign. Kalau dekat Kuala Lumpur ni, biasa saya prefer kita bawa klien ni, pemberi hibah dan juga penerima hibah ke ibu pejabat. Sebab kalau ada pindaan terakhir, kita boleh siapkan masa itu juga. Dan juga ini selagi peluang tengok betul ke saya ni daripada company ABC. Jadi dia akan tengok company kita, oh betul, ini bukan scam lah contohnya. Jadi pada hari yang ditandatangan itu, jadi tiga pihak biasanya akan sign lah. Biasanya pemberi hibah, penerima hibah jika dia sudah umur 18 tahun, dan juga pihak syarikat lah. Jadi tiga pihak akan syarikat, tiga pihak akan sign ini. Jadi apabila telah sign, jadi kita akan menunggulah dokumen ni akan di stamp dan sebagainya, dan berbuah numbering, indeks dan sebagainya. Mungkin ini makan masa seminggu atau 2 minggu atau sebulan. Bergantung pada workload lah. Jadi saya kasarnya, saya rasa lah yang sesuai dalam 1 bulan tu boleh siap, ataupun lebih cepat lagi bergantung pada agensi. Jadi dokumen hibah tadi yang asal tu kita akan pegang lah, syarikat akan pegang untuk tujuan security dan juga tujuan security lah. Dan yang kopi hibah tadi dan surat kuasa kita akan post kepada pelanggan. Depend jugalah. Kadang-kadang dia minta wakil tu ambilkan dan serah kepada dia. Sebab mungkin finance tu dia nak tengok, ataupun dia nak berbincang tentang masa depan, dan mungkin ada soalan-soalan dia nak tanya, dia nak tahu. Jadi itulah secara umum bagaimana satu dokumen itu disediakan. Jadi lanjutan berita juga, saya pun ingin menjelaskan di sini, ada banyak badan-badan atau orang perseorangan ke atau agensi ke yang menyediakan kemudahan hibah ni. Jadi pulanglah kepada tuan-tuan untuk memilihnya. Jadi bagi kami, saya khususnya telah lebih kurang 12 tahun dah dalam bidang ini, dan berkemampuan lah untuk menjawab atau menerangkan bentuk-bentuk hibah ataupun sebarang produk-produk yang ditawarkan oleh syarikat ini. Dan bagi tuan-tuan, sangatlah sesuai, sangatlah praktikal bagi memilih pihak-pihak yang berpengalaman dan pakar dalam bidang ini. Ya. Sebab mungkin dokumen hibah siap hari ini, tapi penguatkuasaan dia ataupun pemindahan kepada penerima hibah akan berlaku 5 atau 6 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun. Jadi sangat mustahak orang yang menyediakan, syarikat menyediakan kemudahan penyelesaian hibah tu ada terus, supaya proses pindah milik harta daripada pemberi hibah daripada pemberi hibah kepada penerima hibah akan dapat berjalan dengan lancar.
Mungkin saya tidak berkhidmat lagi pada masa tersebut, tapi syarikat itu terus wujud. Macam juga syarikat insurans. Jadi tidak ada isu lagi. Dan sekiranya tuan-tuan ingin dapatkan penjelasan lanjut tentang kemudahan hibah, boleh hubungi saya, Rahman, 013 366 1242. Sekian, terima kasih.